Okey, rasanya siapa yang umur lebih daripada 20 tahun mesti akan ingat yang dulu Anwar Ibrahim pernah debat dengan Syabri Cik pasal harga minyak. Time tu slogan Anwar Ibrahim yang paling famous, hari ini bentuk kerajaan, esok turun harga minyak. Ingat tak dalam debat tu Syabri Cik ada terliur masa dia jawab. Pada September 30, Menteri Pengangkutan Dr. Wee Ka Siong dalam Parlimen mencabar Lim Guang Eng untuk debat dalam isu dasar kabotaj. Lim Guang Eng cakap kita hilang bisnes sebab dasar kabotaj kita sendiri. Dalam isu ni Lim Guang Eng cakap pasal Amazon, Google dan Facebook dah tak nak invest dekat negara kita. Jadi, untuk konteks isu ni, projek-projek yang terbabit ada 3, iaitu projek kabel Bifrost, projek kabel Echo, yang paling latest sekali, projek Apricot. Jadi sebelum kita start, kalau boleh like and subscribe video ni, and kalau ada soalan ke apa, tak setuju dengan saya ke, setuju dengan saya ke, nak tanya ke apa, boleh komen and saya akan jawab on the spot kalau boleh. Saya akan buat research. Yang penting kalau saya ada buat silap, saya akan lakukan redaction, saya akan betulkan dalam komen. Jadi jom kita tengok apa ini kabotaj. Kalau mengikut MITI, basically kabotaj ini adalah satu polisi yang di mana aktiviti di perairan Malaysia kecuali shipping antarabangsa hanya dibenarkan untuk dijalankan oleh rakyat Malaysia ataupun Malaysian ships. Kapal yang bukan Malaysian ships, kalau nak ada urusan apa-apa dalam perairan kita, kena apply Domestic Shipping License atau DSL dan juga dapatkan exemption letter daripada MASA. MASA ni adalah nama panjang dia Malaysian Ship Owners Association, yang mana dalam tu semua pemilik kapal yang banyak bekerja dalam oil and gas dan sebagainya berkumpul dan berbincang. Itu dia punya club. Tiap tahun diorang mesti ada buat dinner dan saya pun pernah attend. Dan dalam tu memang banyak ship owner yang masyuk lah, dan latar belakang saya pun ada sikit-sikit dalam oil and gas, so saya pun dapat kenal sikit sebanyak dalam industri ni. Jadi kita dah tahu kabotaj tu melimitkan kapal asing daripada masuk kepada negara kita. Kenapa nak ada kabotaj ni? Kabotaj ni secara general dia, penggunaan kabotaj ni yang nombor satu adalah mengurangkan dependensi kita pada negara luar. Maksudnya kalau kita nak transfer barang, kalau kita terlalu mengharapkan kapal luar, kalau kapal luar tu tak dapat servis kita, industri kita akan mati. Itu nombor satu. Yang kedua, dia untuk menjaga industri perairan kita. Kalau tak ada, company kapal satu dunia boleh masuk dekat sini, hanya apply EDSL. So player-player Malaysia, ship owner yang dekat Malaysia ni, susah untuk dapat job. So jadi dia limitkan competition supaya local industry dapat bersaing dengan pemain antarabangsa. Apa latar belakang isu kabotaj ni? Pada 11 April 2019, kerajaan PH melalui Menteri Pengangkutan masa itu, Anthony Loke, mengumumkan pengecualian kabotaj pada kapal asing yang menjalankan kerja pembaikan atau repair kabel di bawah air. Jadi, mereka masih perlu apply Domestic Shipping License, tapi tak perlukan sokongan daripada MASA. Maksudnya, dia apply, boleh terus dapat. Anthony Loke juga cakap dalam report tu yang Malaysia tak ada kapal dan tak ada kepakaran untuk menjalankan kerja-kerja ni. Jadi, dia membuatkan exemption kepada dasar kabotaj tu kepada kapal luar. Jadi, bila dia nak buat kerja tu, semuanya smooth. Tapi, bila saya baca laporan ni, memang exemption ni tujuan dia hanyalah untuk menarik pelabur, maksudnya Google, Facebook, Amazon dan sebagainya. Lepas tu, fast forward pada November tahun lepas, Menteri Pengangkutan kita pada masa tu dan sekarang, Dr. Wee Ka Siong, tarik balik pengecualian kabotaj ni. Langkah ni dikecam oleh ramai orang, termasuknya bekas Menteri Pengangkutan kita, Anthony Loke, bekas Menteri Komunikasi Gobindio dan ramai lagi. Even ada tech company Malaysia pun ada condemn move ni. Dan bagi kebanyakan orang, penarikan pengecualian ni, dia reverse apa-apa progress yang kita dah buat di mata investor. Untuk alasan apa? Kita akan bincang kejap lagi. Tapi, ada juga laporan yang mengatakan, masa tu KJ kata keputusan itu masih belum muktamad dan masih dibincangkan pada tahap kabinet. So, kita dah tahu sikit sebanyak apa benda kabotaj ni. Jom kita tengok apa isu dia. Isu dia, pada awal tahun 2021, projek Echo dan projek Bifrost diumumkan oleh Facebook dengan kerjasama tech company yang lain. Lepas tu nombor 2, pada 15 Ogos 2021, Google pun mengumumkan Apricot Project yang melibatkan US, Singapura, Guam, Philippines dan Jepun. Dalam semua projek ni, Malaysia tak terlibat. Kemudian dalam Parlimen, Lim Guang Eng menyebut laporan media yang mengatakan Google, Facebook dan yang sebagainya dah skip Malaysia dalam projek Apricot. Lepas tu, diorang gaduh-gaduh lagi sampai Dr. Wee ajak debat dan debat tu dah dipersetujui untuk diadakan pada November 2. Baik, jadi sebelum debat November 2 tu, kalau boleh saya nak cuba rumuskan apa yang saya dapat cari pasal isu ni. Jadi, masa kita tengok debat tu, at least kita dah tahu sedikit sebanyak. Jadi, betul ke kita hilang pelaburan? Semua laporan yang mengatakan Google dah skip Malaysia dalam 3-3 projek tu datang daripada Soya Chin Chow, yang mana dikata terdapat memo yang menunjukkan syarikat tech semua, Google, Facebook dan sebagainya, menggesa PM Muhyiddin Yassin, masa tu PM lama kita, untuk review balik decision untuk tarik balik kabotaj ni. Tapi, memo tersebut saya tak jumpa.
Maksudnya sebelum diorang announce 3 projek tadi tu, Echo, Bifrost dengan Apricot, Google dah ada tulis surat dekat PM. Tapi memo ni saya tak dapat cari. Dan dalam laporan Suria Cincau pula tak cakap apa-apa detail pasal memo itu. Tapi selepas ketiga-tiga projek tu diumumkan, pada November 1, 2021, sebulan selepas projek terakhir Apricot tu diumumkan, Facebook, Google, Microsoft dan Amazon memang ada tulis surat kepada Perdana Menteri Malaysia. Laporan The Age ni memang lebih lengkap dari laporan Suria Cincau. Tapi surat ditulis selepas projek Apricot diumumkan. Yang kedua, perlu ke Tech Giant ni melalui Malaysia? Jadi, saya rasa elok untuk kita tahu latar belakang kabel-kabel yang ada dekat dalam perairan kita. Dalam website ni, website submarinecablemap.com, dia ada tunjuk semua kabel ada dalam dunia. Jadi kita dapat tahu yang mana kabel dekat mana. So, jadi kalau kita tengok dekat sini. Okay, ini Malaysia. Ini Sabah, ini Sarawak. So, jadi kita pun dapat tengok memang kabel ni huru-hara dekat kawasan kita. And kabel ni memang datang daripada India, Sri Lanka, masuk ke Malaysia, kemudian landing ke Singapura, naik ke Malaysia, pergi ke Thailand, Cambodia, Vietnam, pergi ke Hong Kong, kemudian terus naik ke Jepun. Ada juga yang pergi ke Filipina. And benda yang pertama saya perasan, first, dekat perairan kita memang dah penuh kabel. Maksudnya, tu memang dah banyak kabel dekat perairan negara kita. Kat mana kabel yang tak banyak, ialah kalau pergi bawah lagi daripada Singapura, masuk ke Indonesia, pergi ke kepulauan kecil ni, dan pergi ke Guam. Dekat sini ada kabel tapi tak sebanyak dekat Malaysia. Tak sebanyak daripada Singapura, Malaysia dan ke atas. Jadi, pada tahun Jun 17, 2020, Department of Justice US telah mengeluarkan cadangan pada FCC supaya block Pacific Light Cable System daripada Hong Kong untuk connect directly ke US. Jadi kita nak tengok mana Pacific Light Cable ni. Yang kita boleh cari. Pacific Light. So ini Pacific Light dia. Pacific Light Cable Network, PLCN. So, dia tak sampai Hong Kong. Dia hanya sampai Taiwan, dan sampai ke Filipina, baru naik atas. Dia tak, pada projek awal dia, hanya untuk sampai ke Hong Kong. Tapi, Department of Justice tak bagi. Dia showkan FCC untuk block. So, jadi berjaya memang block. And Amerika basically dalam laporan tu mengatakan, ada bahaya security kalau directly connect ke China, ke Hong Kong, sorry. So, jadi, kita tahu yang 3 projek tadi ni nak menghubungkan Singapura ke Amerika Syarikat. Jadi, pada pemerhatian saya, memang tak logik kalau nak ada Malaysia. Sebab kalau nak ada Malaysia, dia kena masuk ke kawasan perairan sini, lepas sudah naik ke atas. Mungkin boleh connect ke Luzon. Sebab dekat sini China memang banyak presence dia, army dia. Even kita pun tahu yang kapal Chinese memang ada masuk kat perairan semua ni. Memang dia memang langgar je kan. Jadi bagi saya tak berapa logik untuk mengatakan yang Malaysia terlibat dalam projek ni. And lepas tu kalau kita tengok balik, kabel yang kesemuanya dekat kawasan bawah daripada Kalimantan ni memang tak banyak kabel. So kalau kita tengok kita tengok Apricot. Baik, kita tengok Apricot. Dan ini kabel-kabel yang semua yang dalam perairan kita. Apricot yang baru diumumkan tu akan lalu ke bawah sini, naik ke Filipina, sampai ke Luzon. Dan kawasan ni memang tak banyak kabel. So saya rasa make sense untuk dia letak kabel dekat sini, so dia boleh sampai ke kepulauan-kepulauan yang membangun ni. Kemudian, kita pun tahu yang Indonesia ada niat untuk pindahkan dia punya ibu kota daripada Jakarta ke kawasan ni.
So saya rasa itu adalah alasan yang munasabah kenapa tech giants ni pilih route ni. Kemudian perlu disebut bahawa semua syarikat big player ni, Google, Amazon, Facebook, semuanya ada data center dekat Singapura. Yang dekat Malaysia baru dia announce nak buat satu, itu pun dia announce pada tahun ini untuk buat data center di Malaysia. Jadi semuanya untuk menghubungkan data center di Singapura ke Amerika Syarikat. So, mari kita tengok Echo punya kabel. Kalau tengok kabel Echo, dia ada Malaysia, pergi bawah kepada Indonesia, lepas tu pergi ke Guam, kemudian masuk ke main kabel lah. Lepas tu Bifrost. Kita tengok. Basically melalui benda yang sama, just tukar route, dia just tambah masuk ke pulau-pulau kecil ni. Baik, kemudian kita tengok apricot. Okay, kalau kita tengok apricot, yang dua-dua tadi, daripada Singapura, pergi ke bawah Indonesia, pergi ke Guam, kemudian masuk ke kumpulan kabel yang banyak ni. Jadi, kalau kita tengok apricot ni punya kabel, kita dah dapat agak dia nak mengkonekkan negara-negara ni, Jepun, Filipina dan lain-lain, kepada Echo dengan Bifrost. So jadi apricot ni hanyalah untuk suplemen Echo dan Bifrost. Jadi kita dah tengok dah kabel-kabel apa yang ada dalam peredaran kita dan sekeliling kita. Kita pun dah tengok kabel Bifrost, kita pun dah tengok kabel Echo, dan kita pun dah tengok kabel apricot. Jadi kerja-kerja kabel ni bukan satu benda yang baru. Kita pun dah tengok berapa banyak kabel ada dekat dalam peredaran negara kita, yang pergi ke atas, yang pergi ke bawah, yang pergi ke India. Jadi, Lim Guat Eng dengan Anthony Loke pernah mendakwa yang Malaysia tak ada kepakaran dan juga tak ada kapal yang boleh buat job-job kabel ni. So, saya ada buat research sikit. Saya ada jumpa yang Dagang Net, company Malaysia, dengan usaha sama syarikat Indonesia, ada menang kontrak maintenance untuk subsea kabel. Indonesia punya cabotage policy sangat ketat. Apa Dagang Net buat? Dia buka satu entiti di Indonesia, kemudian dia sambung daripada situ. Kemudian, ada satu company lokal, nama dia Optic Marine, yang dah ada banyak job satu dunia. Oleh sebab dia tak banyak job dekat perairan Malaysia sendiri, jadi dia letak kapal-kapal dia semua dekat luar. Ada dekat Korea, dia pernah buat job dekat Europe dan Jepun dan sebagainya. Memang famous. Kemudian OMS juga ada beli satu kapal baru, nama dia CS Landbok. Kapal ni memang specialized in deep water cable repair and laying vessel. Kapal ni juga akan diregister dekat Malaysia. Jadi memang terbukti Malaysia mampu untuk buat kerja pemasangan dan maintenance kabel. Tapi timbul lagi satu isu DP1 dan DP2. Dan kita tahu memang Malaysia mampu buat kerja ni. Tapi Chew Kok Hin, chairman MyX, cakap Malaysia tak ada kapal yang boleh buat maintenance ni. Sebab dia kata Malaysia tiada kapal DP2. Jadi apa DP ni? DP ni nama panjang dia Dynamic Positioning, yang mana satu kapal tu dipasang software yang connect ke thruster kapal untuk bagi kapal tu stable dan tak bergerak. So kau nak buat job bawah air, kapal atas air boleh maintain position dia, terus operasi tu lancar and selamat. Dan kalau kita tengok website OMS, Optic Marine memang ada satu kapal kelas DP1. Ini gambar dia. Dan kapal ni memang kapal Malaysia. So jadi, Chairman MyX tu dia kata Malaysia tak ada kapal yang mempunyai sistem kelas DP2. Kalau tak ada DP2 tu, dia kata boleh jadi satu risiko dan tuan punya kabel dengan investor dah tetapkan standard requirement keselamatan. Maksudnya, company-company big player tu, Google, Amazon dan sebagainya, memang request kapal untuk DP2. And kenapa dia nak request kapal DP2? Mungkin sebab keselamatan, nombor satu. Dan kedua, dia boleh jadi satu requirement untuk company insurance, untuk insure kabel-kabel yang diorang punya. Ini pun satu isu yang sangat penting. Okay, kita move on to the next point. Lim Guat Eng juga ada dakwa yang big tech company ni ada komplain yang isu DSL lambat. Maksudnya, kalau kapal foreign nak apply, tempoh dia lama. Sistem eDSL ni dilancarkan oleh Kementerian Pangkutan pada 1 November 2019 oleh Anthony Loke sendiri. Tapi masih banyak laporan yang mengatakan lead time untuk start
kerja kapal-kapal ni, kapal-kapal foreign ialah 27 hari dan mengikut mereka, angka ini didapati daripada laporan International Cable Protection Committee ICPC. Tapi saya tak jumpa report tu, tapi tarikh report tu dijalankan pada 2016 yang mana sebelum EDSL dilancarkan. Jadi memanglah lama. Kemudian ada dakwaan yang mengatakan masa ada blok application kapal foreign ni, maksudnya masa kapal-kapal foreign ni nak apply EDSL, dia kena ada exemption letter, and masa tak keluarkan exemption letter ni, so proses jadi lambat. Boleh jadi 27 hari, boleh jadi 40 hari. Tapi semua ni sebelum EDSL dilancarkan. Dan dakwaan ni dah dinafikan oleh Dr. Wika Siong sendiri, yang mana dia kata semenjak dia tarik pengecualian kabotaj ni, kapal-kapal yang apply untuk masuk Malaysia hanya memerlukan minimum 3 hari untuk menjalankan kerja. Jadi kita dapat rumuskan yang sistem EDSL ni dah diperbaharui dan dah diimprove supaya flow-flow ni jadi lagi cepat dan lagi lancar. Baik, sekarang kita dah cover everything. Sebelum kita sampai ke discussion dan penutup serta pendapat saya, penting untuk disebut semenjak pengecualian kabotaj oleh Antara Elok, satu company dari Singapura, ASEAN Cable Ship Private Limited, dah tapau semua job cable maintenance menggunakan hanya 2 kapal. Baik, okey, mari kita bincangkan. Pada pendapat saya, tak jujur untuk cakap Google, Amazon dan sebagainya memang skip Malaysia untuk 3 kabel tadi, Echo, Bifrost dan Apricot. Kerana plannya memang tak lalu pada Malaysia sebab mereka nak avoid Laut Cina Selatan atas asas keselamatan. Macam mana yang kita dah tengok daripada DOJ kepada FCC tadi tu. Untuk menghubungkan data center diorang sendiri yang dekat Singapura ke Amerika Syarikat, memang make sense untuk mereka lalu perairan Indonesia. Perlu diingatkan juga, ini semua memang pendapat saya dan memang spekulasi saya sendiri. Baik, jadi kita kena faham dari sudut investor nakkan servis terbaik yang mereka boleh dapat versus sejauh mana kita membenarkan mereka menggunakan aset perairan kita. Dan kita juga faham kalau berlaku kerosakan pada kabel-kabel ni, internet kita boleh down, tapi ada prosedur yang dijalankan di mana sebelum repair, line itu akan di-reroute kepada kabel lain. Dan dalam masa emergency, kapal terdekat akan dipanggil. Dan kalau kabel rosak, tuan punya kabel mesti nak repair secepat mungkin kan. And itu akan effect decision making dia untuk melabur kat negara kita. Kalau dengan pengecualian kabotaj yang dibuat oleh Antara Elok, Google, Amazon dan sebagainya boleh memilih company mana yang diorang suka untuk repair kabel-kabel ni. Pada pandangan saya, oleh kerana mereka bertapak dekat Singapura, boleh jadi dia akan favor dan pilih company Singapura je untuk buat kerja-kerja ni. Jadi macam mana company Malaysia dapat bersaing? Bayangkan kerja-kerja di perairan kita, perairan Malaysia sendiri, semuanya diberikan kepada company asing. Bagi saya, kerajaan Malaysia patut buat something supaya duit tu sampai ke negara kita balik. Kemudian, bila kita tarik balik pengecualian kabotaj macam mana yang dibuat oleh Dr. Wika Siong, company Malaysia bolehlah bernafas sikit. Tapi, kemampuan Malaysia diragui oleh Google, Amazon dan sebagainya kerana kurangnya kepakaran dan isu sistem DP tadi. Jadi, saya memang setuju dengan Antara Elok tentang isu repair dan maintenance kabel dan juga Gobin yang cakap pasal keyakinan pelabur. Tapi, adakah selepas pengecualian kabotaj, kerajaan ketika itu ada menyokong company Malaysia dan masa untuk memenuhi requirement pelabur? Takkan buat pengecualian macam tu je sampai biarkan company Singapura boleh monopoli job-job repair kabel ni. Lepas tu saya juga setuju dengan Dr. Wika Siong bahawa security dan kedaulatan Malaysia juga penting dan industri pasaran kita harus diberi keutamaan. Tapi, adakah penarikan pengecualian ini adalah terlalu awal? Jadi, sebagai penutup, debat yang sebenar pada pendapat saya ialah untuk mencari titik tengah untuk menarik pelabur dan menjaga kedaulatan dan menjaga industri perairan kita sendiri. Jadi, isu ni bagi saya lebih penting daripada apa orang fikir. Isu ni sangat penting. Apa-apa pun, kita tengok debat malam ni dan harap tak ada kutuk-mengutuk dan lari ke isu lain macam kita tengok debat Anwar dan Syabri Cik. Jadi sampai situ je lah saya punya pendapat. Kalau ada yang setuju, ada tak setuju, boleh komen kat bawah. Nak marah saya pun boleh. Nak setuju dengan saya pun boleh. And kalau suka, like and subscribe. Jadi sampai situ je lah. Okay? Thanks. Kita jumpa lagi.